Ini bab meroboh Kaabah dan membinanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Aisyah katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, kalaulah tidak kerana kaummu baru meninggalkan kekufuran, tentu aku robohkan Kaabah dan aku jadikannya berada di atas asas yang telah diletakkan oleh Ibrahim. Kerana orang-orang Quraisy ketika mereka membina Baitullah, mereka tidak mencukupi wang. Mereka tidak cukup belanja. Dan tentu aku membuat satu lagi pintu untuknya, untuk Kaabah itu. Sanad yang satu lagi sepatu juga. Kemudian dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakr As-Siddiq, dia menceritakan kepada Abdullah bin Umar daripada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidakkah engkau lihat kaummu ketika membina Kaabah, mereka tidak mampu menyempurnakan asas yang telah diletakkan oleh Ibrahim. Kata Aisyah, saya pun berkata, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak kembalikannya mengikut asas yang telah diletakkan oleh Ibrahim? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana kaummu baru saja meninggalkan kekufuran, nescaya aku lakukan. Abdullah bin Umar berkata, kalaulah Aisyah telah mendengar perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tentu sekali Aisyah telah mendengar perkara ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan istilam dua rukun yang mengiringi Hijr yang ada di sebelah Hijr Ismail itu, melainkan kerana Baitullah telah tidak disempurnakan di atas asas yang telah diletakkan oleh Ibrahim. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Bakr bin Abi Quhafah, dia menceritakan kepada Abdullah bin Umar daripada Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak kerana kaum baru saja meninggalkan jahiliyah atau baru saja meninggalkan zaman jahiliyah, atau dia berkata meninggalkan kekufuran, nescaya aku belanjakan harta simpanan Kaabah di jalan Allah, dan nescaya aku jadikan pintunya itu menyamai bumi, dan aku masukkan ke dalamnya dari Hijr, aku masukkan ke dalam Kaabah itu bermula dari Hijr Ismail. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, kalaulah tidak kerana kaummu baru saja meninggalkan zaman syirik, tentu aku robohkan Kaabah dan aku letakkannya menyamai bumi, dan aku buatkan untuknya dua pintu, satu pintu di sebelah timur dan satu pintu lagi di sebelah barat. Dan aku tambahkan 6 hasta dari Hijr, yakni dari Hatim ataupun Hijr dipanggil, kerana orang Quraisy telah tidak menyempurnakannya ketika mana mereka membina Kaabah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Atha, katanya bila Baitullah terbakar di zaman Yazid bin Muawiyah, ketika mana orang-orang Syam menyerangnya,
Fakana min amrihim ma kana tarakau Ibnu Zubair. Maka kedudukan Baitullah pada ketika itu ialah seperti mana yang ditinggalkan oleh Ibnu Az-Zubair, seperti mana yang dibiarkan oleh Ibnu Zubair. Hinggalah orang ramai datang pada musim haji. Dia mahu membangkitkan semangat dalam diri mereka untuk menentang. Itu maknanya yujarri'ahum ataupun yuharribahum. Dia mahu mendorong mereka memerangi, yakni pemerintah. Pemerintah yang berada di Syam. Dia mahu mendorong mereka memerangi penduduk Syam, yakni pemerintah yang berada di Syam. Bila orang ramai datang, dia pun berkata, tuan-tuan sekalian, berilah pendapat kamu kepadaku tentang Kaabah ini. Mahu aku robohkannya, kemudian membinanya semula, atau aku perbaiki apa-apa yang telah rosak darinya? Ibnu Abbas berkata, fa inni qad furiqa li ra'yun. Saya telah mendapat satu fikiran. Saya berpendapat engkau memperbaiki saja apa-apa yang rosak dari Kaabah itu, dan engkau biarkan Baitullah yang orang ramai mendapatinya sejahtera, selamat, tidak rosak. Engkau biarkan bahagian Baitullah yang tidak rosak, yang didapati oleh orang ramai tidak rosak, dan batu-batu yang mana orang ramai mendapatinya dalam keadaan baik, itu engkau biarkan. Engkau biarkan juga apa-apa yang diutuskan Nabi SAW dalam keadaan itu. Engkau biarkan juga Kaabah yang masih lagi selamat, ketika ia masih lagi selamat, yaitu Kaabah yang berada semasa Nabi SAW dibangkitkan. Mana begitu? Ibnu Zubair berkata, kalaulah rumah kamu terbakar, dia tidak akan puas hati, sehingga dia akan bina baru. Bagaimana dengan rumah Tuhan kamu? Aku akan beristikharah. Aku akan beristikharah kepada Tuhanku selama 3 malam. Kemudian aku akan tetap melakukan keputusanku. Bila berlalu 3 malam, dia pun telah berazam untuk merobohkannya. Fatahamahun nas. Orang ramai mengelak diri dari ikut serta. Takut-takut orang yang mula-mula menaiki Kaabah tu untuk merobohkannya akan ditimpa malapetaka dari langit. Sehinggalah naik seorang lelaki. Dia pun mencampak dari atas itu seketul batu. Bila orang nampak dia ni tidak mengenai apa-apa, tidak terkena apa-apa, tataba'u, mereka pun ikut serta. Lalu mereka robohkan Kaabah itu hingga sampai ke tanah, hingga sampai ke lantai. Ibnu Zubair pun mengadakan beberapa tiang, dan dia sattara alaiha sutur, dan dia melingkunginya dengan langsir ataupun tabir, hinggalah binaan Kaabah itu terbangun semula. Ibnu Zubair berkata, sesungguhnya saya telah mendengar Aisyah berkata, Nabi SAW telah bersabda, kalaulah tidak kerana orang ramai ini, baru saja meninggalkan kekufuran. Apalagi aku pun tidak mempunyai perbelanjaan, mempunyai wang untuk membinanya balik, membinanya kembali. Kalau tidak kerana itu, nescaya aku masukkan ke dalam Baitullah itu dari Hijr, yakni dari Hatim, 5 hasta lagi masukkan ke dalam, dan nescaya aku buatkan satu lagi pintu untuknya, yaitu satu pintu untuk orang masuk dan satu lagi pintu untuk orang keluar.
Qala, kata Ibnu Zubair, hari ini saya ada perbelanjaan, saya mempunyai cukup wang, dan saya tidak bimbang apa-apa lagi daripada orang ramai. Qala, kata perawi, maka Ibnu Zubair pun menambahkan ke dalam Baitullah itu 5 hasta lagi dari Hijr, bermula dari Hijr, sehingga nyata kepada hatta abda ussan nazaran nas ilaihi, sehingga dia menyatakan asas yang boleh telah dapat dilihat oleh orang ramai. Mana dirobohkan semua sekali sehingga nampak asas dia dan dapat dilihat oleh orang ramai. Maka dia pun membangunkan binaan baru di atasnya, yang di atas asas lama itu. Wa kana tulu al-Ka'bah, panjang Ka'bah itu pada ketika itu ialah 18 hasta. Bila dia menambahkan ke dalam Kaabah tu sepanjang 6 hasta tadi lagi, 5 hasta tadi, istaqsarahu, dia berasa masih lagi kurang. Dia pun menambahkan bahagian panjangnya 10 hasta. 10 panjang dia 10 hasta. Dan dia membuat 2 pintu, satu pintu untuk dimasuki melaluinya, dan satu pintu lagi untuk orang keluar darinya. Bila Ibnu Zubair terbunuh, Hajjaj menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan, di mana dia menceritakan kepadanya tentang perkara itu, di mana dia menceritakan bahawa Ibnu Zubair telah meletakkan bangunan itu di atas asas yang mana telah diperhatikan, telah dilihat oleh orang-orang yang adil dari kalangan penduduk Mekah. Maka Abdul Malik pun menjawab suratnya bahawa kita tidak ada kena-mengena sedikit pun dengan pengotoran, pencemaran yang telah dilakukan oleh Ibnu Zubair itu. Adapun yang lebih panjangnya itu, dari segi panjang dia tu, yang dia buat 10 hasta tu, adapun yang lebih tu, wa amma ma zada fi tulihi, adapun yang lebih pada pihak panjangnya itu, fa aqarrahu, Abdul Malik membiarkannya terus begitu. Wa amma ma zada fihi min al-hijr faruddahu ila binaihi, adapun yang lebih dalam Kaabah itu bermula daripada Hijr, itu engkau kembalikan kepada asalnya, engkau kembalikan kepada asalnya, dan tutuplah pintu yang telah dibuka olehnya itu. Maka Hajjaj pun merobohkannya dan mengembalikan kepada binaan sebelumnya, binaan asal yang hak sebelumnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Ubaid bin Umair dan Walid bin Atha, mereka berdua menceritakan daripada Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Kata Abdullah bin Ubaid, Harith bin Abdullah mengunjungi Abdul Malik bin Marwan di zaman pemerintahannya. Maka Abdul Malik berkata, saya fikir Aba Khubayb, yakni maksudnya Ibnu Zubair, tidak mendengar daripada Aisyah apa yang didakwanya telah didengarnya daripadanya. Saya tak ada fikir dia dengar apa-apa daripada Aisyah, yang mana dia dakwa, dia kata dia ada dengar. Kata Harith, bahkan saya sendiri telah mendengar daripada Aisyah itu. Qala, kata Abdul Malik bin Marwan, engkau telah mendengar? Dia berkata apa? Qala, kata perawi ini, Abdullah, dia kata, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kaum engkau tidak dapat menyempurnakan binaan Baitullah, telah tidak dapat menyempurnakan binaan Baitullah, kalaulah tidak kerana mereka baru saja meninggalkan syirik ataupun zaman syirik, tentu aku kembalikan ma taraku minhu, mana yang telah mereka tinggalkan itu, mana bahagian yang telah ditinggalkan oleh mereka itu. Tak apalah maksudnya. Tetapi kalau kemudian kaummu selepasku, kaummu berpendapat
mahu membinanya, itu terserahlah, yakni kepada mereka. Kemarilah aku tunjukkan kepadamu bahagian manakah yang telah mereka tinggalkan. Maka Nabi SAW menunjukkan kepadanya, yakni kepada Aisyah itu, lebih kurang 7 hasta. Ini hadis Abdullah bin Ubaid. Walid menambahkan dalam riwayatnya daripada Ubaidullah begini, yaitu Nabi SAW bersabda, nescaya aku buatkan 2 pintu yang menyamai bumi di sebelah timur dan barat. Tahukah engkau, Nabi SAW tanya Aisyah, tahukah engkau kenapa kaummu telah mengangkat pintunya, meninggikan pintunya? Aisyah berkata, saya pun menjawab, tak tahu. Nabi SAW kata, ta'azzuzan, yakni untuk menyatakan kesombongan, ta'azzuzan, yakni takabburan, ataupun untuk menyatakan kemuliaan Kaabah itu, daripada dimasuki, yakni untuk menyatakan kemuliaan Kaabah supaya tidak dimasuki kecuali orang-orang yang mereka mahu sahaja. Seseorang bila dia mahu masuk ke dalam Kaabah, mereka akan biarkannya naik melalui tangga, sehingga bila dia hampir masuk, mereka akan menolaknya ke bawah, lalu jatuhlah dia ke bawah. Ini kalau orang yang tidak disukai masuk ke dalam Kaabah. Kalau orang yang disukai masuk, dibiarkanlah masuk. Khalifah Abdul Malik berkata kepada Harith, engkau sendiri telah mendengar Aisyah berkata begini? Dia berkata, ya. Qala, kata perawi, maka Abdul Malik pun mencungkil-cungkil tanah dengan tungkatnya seketika ataupun sejenak. Kemudian dia berkata, alangkah baiknya kalau aku biarkan dia dengan apa yang telah dibuatnya itu. Yani alangkah baiknya kalau aku biarkan, kalau aku lock Abdullah bin Az-Zubair itu dengan apa yang telah dia lakukan. Mana dia buat tu molek dah, tapi sekarang sudah roboh dah. Nak lagu mana? Sudah selesai. Dengan sanadnya lagi, ini satu sanad lagi, tak ada hadis dia seperti dengan tadi juga. Seterusnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Qaza'ah bahawa Abdul Malik bin Marwan ketika dia sedang bertawaf di Baitullah, tiba-tiba dia berkata, semoga Allah membalas Abdullah bin Az-Zubair kerana dia telah berdusta terhadap Ummul Mukminin, di mana dia berkata, saya mendengarnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, kalaulah tidak kerana kaummu baru saja meninggalkan kekufuran, nescaya aku robohkan Baitullah ini, sehingga aku tambahkannya bermula dari Hijr, kerana kaummu telah tidak menyempurnakan binaan Baitullah itu. Maka Harith bin Abdullah bin Abi Rabi'ah pun berkata, jangan engkau kata begitu wahai Amirul Mukminin, kerana saya sendiri telah mendengar Ummul Mukminin menceritakan perkara ini. Qala, kata Abdul Malik, kalau aku telah mendengarnya sebelum aku merobohkannya, tentu aku biarkannya di atas binaan yang telah dibuat oleh Ibnu Zubair itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Al-Aswad bin Yazid daripada Aisyah, katanya, saya bertanya Rasulullah SAW tentang Jadr. Yang dimaksudkan dengan Jadr itu iaitulah Hijr itu. Adakah ia termasuk dalam Baitullah? Nabi SAW menjawab, ya. Qultu, saya pun bertanya, kenapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Kaabah, ke dalam Baitullah? Nabi SAW menjawab, sesungguhnya kaummu telah tidak cukup perbelanjaan. Kaummu tidak cukup mempunyai uang, yakni untuk membinanya dengan lengkap. Qultu, saya bertanya lagi, kenapa dengan pintunya itu tinggi? Apa hal dengan pintunya yang terangkat tinggi itu?
Qala, kata perawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu telah dibuat oleh kaummu supaya mereka membiarkan masuk sesiapa yang mereka mahu dan menghalang sesiapa yang mereka mahu. Kalaulah tidak kerana kaummu ini, baru sahaja mereka meninggalkan zaman jahiliyah. Dan aku pula takut, aku pula bimbang mereka akan berasa keberatan, akan berasa jengkel. Tentu la nazartu an adkhula, tentu aku fikir untuk memasukkan jadr, yakni hijr itu ke dalam Baitullah, dan tentulah aku samakan pintunya dengan bumi, dengan tanah. Diriwayatkan daripada Aisyah lagi, katanya saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hijr. Dia pun kemukakan hadis itu sama seperti makna hadis Abil Ahwas. Cuma dia berkata dalam isnadnya ini, dalam riwayat dia ni, faqultu, saya pun bertanya, fama sya'nu babihi murtafi'an, kenapa dengan pintunya yang terangkat tinggi itu? La yus'adu ilaih, tidak dapat dinaiki kecuali melalui tangga, dengan tangga. Wa qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, makhafata an tanfira qulubuhum, makhafata an tanfira qulubuhum, kerana takut akan liar mana hati mereka, akan liar hati mereka. Ini berkait dengan kalau dirobohkan yang itu. Ini ringkas nih. Kalau dirobohkan, dikembalikan kepada asal, akan jadi liar hati mereka, akan jadi mereka berasa pelik lah. Kita tengok lagi, baca saat ni. Bab mengerjakan haji bagi pihak orang yang lemah kerana sakit dan kerana tua dan seumpamanya, atau kerana mati, telah mati. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas, katanya Fadl bin Abbas telah naik gendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika buat haji, telah membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang perempuan datang kepadanya, seorang perempuan daripada Bani Khas'am datang kepadanya untuk bertanya Nabi SAW. Fadl pun mula memandang kepadanya, dan perempuan itu juga memandang kepadanya. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan muka Fadl ke sebelah yang lain, ke arah yang lain. Qalat, perempuan itu bertanya, wahai Rasulullah, fardu haji ke atas hamba-hambanya, fardu yang telah ditentukan oleh Allah berhubung dengan haji terhadap hamba-hambanya, telah pun mengenai ayah saya yang telah pun sangat tua. Dia tidak mampu berada dengan tetap di atas kenderaan. Bolehkah saya mengerjakan haji bagi pihaknya? Nabi SAW menjawab, ya, peristiwa ini berlaku dalam haji wada'. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Fadl bahawa seorang perempuan dari Bani Khas'am berkata, katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayah saya sudah sangat tua. Dia telah pun wajib mengerjakan haji, tetapi dia tidak mampu untuk berada dengan tetap di atas belakang untanya. Nabi SAW menjawab, buatlah haji bagi pihak dia. Habis itu tajuk tu. Ini bab pula, bab sah haji kanak-kanak dan pahala orang yang mengerjakan haji, mengerjakan, yang membawanya mengerjakan haji. Pahala untuk orang yang membawanya mengerjakan haji. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahawa Nabi SAW telah menemui satu rombongan di Rawha. Dia pun bertanya, siapa kumpulan ini? Mereka berkata, orang-orang Islam. Mereka pun bertanya, siapa engkau? Nabi SAW menjawab, Rasulullah. Maka seorang perempuan pun mengangkat
kepada Nabi, menunjukkan kepada Nabi SAW seorang budak. Dia berkata, ali hadza hajjun, adakah budak ini mendapat haji? Adakah budak ini mendapat haji? Jadi kalau dia mengerjakan haji, Nabi SAW menjawab, ya walaki ajrun, kamu pula mendapat pahala. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas lagi, katanya seorang perempuan mengangkat kanak-kanak, anak dia lah. Dia berkata, wahai Rasulullah, adakah budak ini mendapat haji? Yakni kalau dia mengerjakannya, Nabi SAW berkata, ya walaki ajrun, kau pula mendapat pahala. Lebih kurang itulah daripada Quraib, bahawa seorang perempuan mengangkat budak, kanak-kanak. Dia berkata, wahai Rasulullah, adakah budak ini mendapat haji? Ataupun adakah sah haji budak ini? Dia berkata, ya walaki ajrun. Asal lagi itu seperti juga. Itulah 2-3 bab yang kita baca. Balik semula kepada bab yang pertama tadi, yang merobohkan Kaabah dan membinanya. Berkenaan dengan merobohkan Kaabah dan membinanya. Kaabah roboh dengan sendirinya ke, ataupun dirobohkan lepas tu dibina kan, ini ada beberapa kali mengikut riwayatnya. Ada yang mengatakan 5 kali. Yang pertama, mula-mula sekali dibina oleh malaikat Kaabah tu. Lepas tu dibina oleh Nabi Ibrahim. Lepas tu dibina oleh orang Quraisy di zaman jahiliah. Ketika itu Nabi SAW ada juga sekali. Ada juga. Pada ketika pembinaan itu, umur nabinya pada ketika itu ialah 35 tahun. Mengikut setengah-setengah ulama, dia kata 25 tahun. Ketika itulah dalam hadis-hadis kita jumpa dalam Bukhari dan lain-lain, pada di sini pun ada juga, Nabi SAW terjatuh, lalu terbuka kain dia sikit. Sinilah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya dibina oleh Ibnu Zubair. Dalam hadis yang kita baca saat ni ada sini cerita tu. Yang kelimanya dibina oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Binaan yang ada hari ini adalah berterusan daripada binaan Hajjaj bin Yusuf itu. Hak tu daripada hak tu. Kalau ada perbaiki sikit-sikit. Ada juga ulama yang mengatakan tidak 5, tambah lagi 2 atau 3 kali lagi. Itu hak dicelah-celah tu lah. Ataupun dicelah-celah hak tadilah. Ada juga ketikanya roboh itu kerana kita kata malapetaka alam lah. Malapetaka alam, banjir kau gapo kau, kerana itu. Ada juga kerana perang berlaku, ada juga. Itu di antaranya tadilah. Itulah berkenaan dengan binaan Kaabah tu dan merobohkannya. Bab ini juga menunjukkan kepada kita bahawa Kaabah itu telah dapat dibina dan dirobohkan oleh manusia. Ini suatu perkara besar tu. Naqdil Ka'bah wa bina'ya, merobohkan Kaabah dan membinanya. Kalau kita baca dalam sejarah, banyak lagi dahsyat-dahsyat lagi dibuat. Bahkan Hajarul Aswad itu pun diambil buat lari ke negeri orang, dibuat jamban, bubuh dalam jamban. Hajarul Aswad berapa lama hilang, lepas tu buat mari balik pula dalam sejarah. Tidak ada apa-apa pun berlaku. Tidak ada apa-apa pun berlaku. Tidak kata orang itu dibinasakan. Tidak. Kalau kita tengok dalam hadis tadi, mula-mula takut juga. Ada di antara hadis tadi yang kita baca tadi, tak berani nak pergi roboh. Saya ingat naik satu orang, naik dia lah mula-mula buangkan satu batu ke bawah. Lepas tu tak ada apa-apa berlaku kepada dia. Maka beranilah yang lain tu pun naik buat, kata. Mana tak berani.
Sedangkan apa-apa yang berlaku sebelum pada tu tak ada apa-apa. Ini menunjukkan mulia dia tu. Kita kena menghormati dia tu kerana Allah SWT suruh. Lagu tu. Kerana tu. Bukan kerana ini takut jadi super. Orang kafir kata lah, dia kata super lebih kurang juga, kita pun sembah. Mengadak lagi tu juga. Mengadak lagi tu juga. Mengadak lah ke benda juga lah, batu juga. Orang lain semua batu, cuma batu tu banyak waktu pun batu juga. Takut jadi gitu. Maka ulama-ulama mengatakan kalau tak ada Kaabah tu pun kita kena mengadak situ juga. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Masjidil haram tu ke arah tu yang penting. Bukan tak kira ada ke tak ada. Ada ke tak ada, tak kira. Bukan menghormati di sini dengan arti tak boleh naik. Sebab itulah ulama mengatakan kalau naik semaya atas bumbung dia tidak makna menghina, sah juga semaya. Sah juga semaya. Itu kalau Tuhan kalau buat sebagai benda macam orang kafir buat kepada berhala tu, tak boleh naik lagu tu. Jirik lagu tu. Ni tak ada. Bahkan kalau tak ada pun kita kena menghadap ke situ juga. Kena menghadap ke situ juga. Ada pun cerita-cerita orang-orang duduk kata lah, ya ada, boleh jadi, bukan kita menafikan, kadang-kadang ada berlaku, tapi tidak mesti. Kalau duit tak molek, kalau buat tak molek, kau pergi sana kena hambak kau anjing lah, katanya curah perut lah, macam-macam lah, ataupun sesak jalan lah. Tak mesti. Hak duduk curi, hak duduk selup poket orang tu sama mana, tak ada satu pun makan kenyang botak makan pokok tu. Tak ada apa. Di zaman orang kafir dulu, orang kafir ada lagi. Tak ada apa. Dia duduk buat berhala dalam tu. Semua berhala dalam tu. Mana lagi lebih penghinaannya daripada itu? Berhala dalam tu. Tak ada berlaku apa-apa. Ini mana penting kita kena faham tentang konsep Kaabah tu, Hajarul Aswad ke apa. Sebab itu Sayyidina Umar dia kata, aku tahu kamu ni batu. Kalau tidak kerana aku tengok Rasulullah kucuk, tentu aku tak kucuk. Ini semata-mata sebagai kenangan, sebagai lambang pertautan ataupun kesatu paduan umat. Itu saja. Tapi kita kena mulia, kena hormat. Sebab itu lambang agama, syiar agama. Usaha tu kalau masjid pun kalau orang roboh tak boleh. Tengok apa yang berlaku di India, Masjid Babri. Tengok orang Islam lagu mana. Itu bukan lagi Kaabah, mana-mana pun kita kena mulia. Sebab itu syiar agama Allah. Syiar. Bila syiar kita kena jaga, dia ada kehormatan dia. Sekadar itulah, bukan maknanya kita menyembah dinding kau apa kau, tak ada. Kita anggap suci kau. Benda tu dengan arti kita sembah dia. Tidak lagu. Suci tu lagu lain maknanya. Suci tu lagu lain. Bahkan kalau kita tengok hadis ini, kita tengok orang tanya Ibnu Umar, bagaimana dengan kalau seorang tu bahan nyamuk. Tengok tu ada dua kerja haji di bahan nyamuk. Lepas tu kena bayar sebanyak mana fidyah dia? Keparak sebanyak mana? Dam sebanyak mana? Kena bayar dam ke tidak? Ibnu Umar kata apa dia? Dia sindir. Puak-puak Kufah ni duduk tanya tentang darah nyamuk. Dia duduk tanya tentang darah nyamuk. Darah cucu Rasulullah, darah orang Islam yang dia tumpahkan itu lebih mulia lagi daripada Kaabah. Cuba tengok sini. Lebih mulia lagi daripada Kaabah. Maknanya puak-puak Kufah yang selalu menimbulkan huru-hara dalam masyarakat, dan puak-puak dia yang sampai terbunuh Sayyidina Hussein itu, dan begitu juga banyak lagi huru-hara yang lain yang dicetuskan oleh mereka itu, sangat terbunuh orang Islam. Hak tu lebih mulia lagi darah orang Islam daripada Kaabah ni. Dia kata. Maknanya sini kita nampak konsep orang Islam tentang Kaabah tu. Darah orang Islam tu lebih mulia lagi. Kalau kita kata kena jaga masjid, kena gitu gini, darah orang Islam lebih lagi kena. Sepatutnya gitu. Tapi kadang-kadang duduk bunuh hak tu, bunuh hak ni. Dia tidak faham. Hak tentang masjid tu naik angin kalau orang robohkan masjid. Tapi kalau orang bunuh orang Islam, tak berasa kau satu. Sedangkan Ibnu Umar kata hak tu lebih mulia lagi. Kalau kita faham dari segi konsep penghormatan, nak jaga tu, hak mana, apa maksud dia suruh jaga tu? Bagaimana perasaan kita kalau tempat suci orang robohkan?
sepatutnya kena timbulkan dalam jiwa kita lagu itulah kemuliaan orang-orang Islam, saudara-saudara kita. Sepatutnya hak tu nak pergi. Baiklah. Di sini ada beberapa perkara ni yang mana Imam Nawawi pun sebut ni. Sini. Daripada hadis-hadis ini banyak pengajarannya. Di antaranya yang dia sebut ini. Idza ta'aradat al-masalih atau ta'aradat maslahah wa mafsadah wa ta'azzara al-jam'u baina fi'l al-maslahah wa tark al-mafsadah budi'a bil ahammi. Kerana Nabi SAW telah menceritakan bahawa merobohkan Kaabah dan mengembalikan kepada asas yang telah diletakkan oleh Ibrahim itu adalah maslahah. Itu maslahah, kebaikan, molek tu. Tetapi telah berebut ni, telah bercanggah dengan satu mafsadah pula yang lebih besar lagi daripadanya, iaitu takut berlaku fitnah terhadap sebahagian orang yang baru memeluk agama Islam. Maka Nabi SAW meninggalkannya. Ini kerana mereka mempercayai Kaabah itu terlalu mulia, agung, sehingga tidak boleh mengubah ataupun memperbaikinya. Dia anggap ini satu kesalahan besar, dosa besar. Kerana itu Nabi SAW meninggalkannya. Inilah hadis-hadis yang seumpama inilah yang menjadi asas kepada qawaid fiqh, kaidah fiqh. Apa dia kata? Dar'ul mafsadah muqaddam ataupun aula min jalbil manafi' atau min jalbil manfa'ah. Menolak kerosakan lebih diutamakan daripada menarik munafaat ataupun kebaikan. Kalau hak tak molek pun ada. Hak molek pun ada, tapi hak molek ni tak apa boleh kita bertolak ansur lagi. Hak molek ni. Hak tak molek tu lebih berat kesan dia. Maka kita kena utamakan hak tak molek tu, kena jaga. Kena elakkan hak tu. Biar tak terbuat pun hak kita rasa molek. Itu. Ini asas dia, iaitu Nabi SAW tidak robohkan Kaabah. Kalau nak kira Nabi Ibrahim buat, apa dia hak Nabi Ibrahim buat? Asas Nabi Ibrahim. Hatim tu kan ada lingkung gitu di luar Kaabah. Ada lingkung gitu. Orang panggil hatim ataupun hijir ataupun jadr yang disebut dalam hadis tadi. Hak tu termasuk dalam Kaabah lagi. Itu asas Nabi Ibrahim. Yang kedua, asas dia rapat, rata dengan tanah, dengan bumi ni, rata. Dia tidak tinggi gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pintu dia tu ada dua. Sebelah timur Yaman ni, sebelah Yaman, sebelah Syam mana sama betul. Lebih hak alik Syam tu kecil sikit pintu dia. Mana bila orang masuk kau ni tubik-tubik kat sana. Itu bukan satu. Itulah hak asas yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Nabi SAW tahu, tapi dia tak buat. Sebab apa? Hak aula sekarang ni iaitu jaga orang ramai. Aula. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi kita kata bahaya setara mana bahaya? Nabi SAW telah betul-betul berkuasa pada ketika itu. Kalau dia buat pun tak ada siapa dia nak boleh kata apa. Tak ada dah kafir-kafir tu kepala pengak lari habis ataupun masuk Islam dah. Tak ada. Kalau dia buat pun tak apa. Tapi dia tidak buat. Ini menunjukkan bahawa Kaabah tu sendiri, Baitullah tu sendiri bukan yang dimaksudkan dia tu sendiri. Dengan arti kita kena jaga betul dari segi zahir dia tu. Kalau kurang dari segi zahir dia tu, maka jadi kuranglah ibadat kita. Tidak bergantung kesempurnaan ibadat kita ataupun penerimaan ibadat kita dengan kedudukan Kaabah tu sendiri ataupun bentuk binaan dia. Bukan. Ya Allah SWT nya iaitu taqwa, hak dalat. Seperti mana dalam perkara-perkara lain, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah SWT daging dia, darah dia, darah binatang kurban ke apa. Tetapi yang sampai kepadanya, yang Allah SWT kira, yang dia terima ialah taqwa daripada kamu. Maksud kita buat benda tu, kita faham apa maksud. Di antara maksudnya hak tadi lah, kita berasal lagu mana kalau nak bunuh orang Islam, dan kita berasal lagu mana kalau orang robohkan Kaabah tu.
Masjid kita puasa lagu mana? Kalau kita puasa tak sedap duduk, naik angin, sepatutnya lagu tu lah. Terada. Itu maksud dia di antaranya. Di antaranya iaitu kesatu paduan. Menunjukkan kesatu paduan. Semuanya orang Islam duduk dalam dunia mana perojokannya satu. Situlah tempat asal Nabi SAW menerima wahyu yang menjadi petunjuk. Situlah punca dia. Semua kena mengadap kot. Pak Tapan kena mengadap kot. Itu maknanya. Tidak ada pecah belah. Tidak ada porak-peranda dalam Islam. Nak tuju ke situ. Itu maksud dia. Maksud kurbankan binatang. Maksud ke dia? Nak makan daging dia. Hak tu boleh kita. Tuhan untuk apa? Tak ada apa. Tidak seperti orang-orang kafir dulu. Kalau dia sembelih tu dia ambil darah dia lah, dia kata Tuhan nak. Tuhan nak isak darah. Jin lah isaknya. Kalau ia pun apa kena mengenanya dengan Tuhan? Tak ada. Dia nak takwa. Takwa tu apa dia? Pengorbanan. Kita faham kau maksud korban tu untuk apa? Sehingga siapa tak boleh hak telinga rebeh pun tak boleh, hak buta pun tak boleh, hak kecak pun tak boleh nak korban tu. Kena hak sempurna. Apa makna? Yang ni maknanya untuk agama kita kena korbankan yang terbaik yang ada pada kita. Itu maknanya. Sehingga kalau korbankan anak seperti Nabi Ibrahim tu, korbankan. Kalau kita sanggup sampai situ, tak ada sampai situ, Allah Subhanahu Wa Taala akan ganti dengan hak lain. Tak ada sampai situ. Tapi kena ada kesediaan itu dulu. Kalau kita tak sanggup situ, akhirnya kita kena korban anak kita sendiri juga. Situ. Walaupun kita tak save. Tapi kalau kita sanggup kesediaan tu, tak ada sampai situ. Allah SWT akan ganti dulu lagi. Korban hak lain. Seperti Nabi Ibrahim. Tapi kena sanggup dulu. Nak sembelih anak dia. Betul-betul. Allah SWT ganti dengan hak lain. Itu falsafah dia. Maksud di sebalik. Tapi kalau kita tidak bersedia, kita sayang ke anak kita tak berani nak bui dia buat sesuatu yang mencabar, maka tak lama orang bagi serang negeri kita. Anak kita akan mati depan kita. Seperti mana yang berlaku di Bosnia, seperti mana berlaku di mana-mana. Mana kita kena sangkut situ, hak dia anaknya. Pengajaran hak tu. Hak itulah yang dikatakan takwa. Salah satu makna cabai dia tu hak tu. Iaitu kita kena faham hikmat dan falsafah dia tu. Begitu juga dengan Kaabah ni. Dengan Kaabah ni. Sebab itu kita tengok Nabi SAW tak ambil berat. Tetapi ketika orang kafir, dia kata ginilah, payah sangat, balah tak ada pasal, kita nak beranak juga. Gini kata dia. Kita sembah apa ni seminggu, kami sembah Tuhan kamu. Seminggu pula kamu sembah Tuhan kami. Lagu tu. Kalau lagu tu lagu mana? Tak boleh. Kalau sebulan, sebulan kita semua tak boleh. Kalau setahun tak boleh. Hak tu Nabi SAW tak bertolak ansur. Hak tak boleh bertolak ansur, tak boleh. Tapi kalau hak boleh bertolak ansur, dan benda tu tidak penting mana, bukan termasuk dalam teras, bukan termasuk dalam teras dan asas, hak tu kita boleh bertolak ansur lagi. Hak tu hak zahir, bukan hak sebenarnya, bukan roh, bukan melibatkan roh. Jadi kalau cokah mata, tak mati lagi, boleh bubuh mata palsu. Kalau tak ada tangan, kerak tangan, ini hak zahir, kita masih hidup lagi. Kena jaga roh tu, hak ada masa satu sekali, kena jaga roh. Kalau siapa jadi orang bola sekalipun, kecil manis, kerak, hidup lagi kalau selagi ada nyawa. Kalau ubah muka dengan plastik surgery, ubah muka lagu lain, tapi tetap dia lagi, bukan hal lain. Ruh tu hak maksud. Hak luar ni dia boleh berubah, hak ni lah maksud daripada pengajaran ni. Dah luas pula boleh begini, ulama pecah. Tak tahulah sampai bila-bila ada ni, boleh pecah masalah. Misalnya kita kata sekarang benda biasa, tahu janggut molek kan, tahu janggut, ada masalah dari satu segi orang tengok, ada nampak contoh Nabi SAW dulu, ya. Tapi kalau siapa tahu janggut tu, kita nak pergi keluar negeri, siapa jadi berjajan, kena sekat di kastan immigration, tak ada pasal. Lepas tu kita pergi mana orang tu turut sama, tak kena raya, bahaya, terancam nyawa kita. Dalam keadaan tu lagu mana? Kaedah ni darul mafasid, bahaya kita tu muqaddam ala jalbil masalih. Sekarang ni di negeri Eropah, di mana-mana orang Islam bahaya, orang Tino terutama, kalau pakai tudung
Itu sebab ada ulama yang mengatakan kalau sampai bahaya mengancam nyawa dia, tak apa, tak tudung pun. Sebab itu bukan termasuk dalam hak asas lagi. Bukan termasuk dalam hak asas. Tak tudung pun tak apa. Kalau tak tudung, serupa dengan orang lain. Dia pun tak tahu. Tapi kalau tudung, bahaya. Boleh jadi dia igak, dia rogol, dia macam-macam. Itu kerosakan. Kita kena elok hak tu dulu. Hak ni maslahah, memang kebaikan. Hak Islam nak. Tak perlu kita tonjolkan kita ni Islam, nak menunjukkan kita ni orang Islam, nak menarik orang melalui pakaian kita. Orang akan tanya kita, pelik dia ni pakaian lagu ni. Bahasa agama dia, agama dia. Kita perayak kelebihan. Itu kebaikan, memanglah. Tetapi dalam keadaan tadi, bahaya. Hak mana nak diutamakan? Kaedah ni juga. Begitu juga lah hak lain-lain lagi, banyak lagi perkara-perkara lain yang boleh kita masukkan di bawah ni. Yang kita boleh masukkan di bawah ni. Daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda. Dalam urusan peribadi sampai kepada urusan negara. Masuk dalam kaedah ni. Tengok. Benda tu kalau sampai mengancam kita, tak payah buat. Tak payah. Kita kena utamakan hak ni. Elak kerosakan. Lebih dahulu. Kecuali kalau tak ada kerosakan itu. Adanya kebaikan semata-mata. Ketika tu kita buat. Berdasarkan kaedah ni. Nabi SAW sudah tunjuk kepada kita bagaimana dengan Kaabah. Dia tidak robohkan Kaabah. Bahkan dia biarkan, tengoklah kaummu akan datang. Kalau mereka fikir molek, terserahlah kepada mereka. Di zaman Ibnu Zubair, pitih pun cukup. Lama dah orang ini sudah Islam. Nak kata sebab baru Islam, baru meninggalkan jahiliah, tidak ada dah sebab itu. Maka dia pun roboh. Dan penyesalan, kita nampak dalam hadis ni, penyesalan Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Abdul Malik ini kan balah politik. Balah politik. Maka jadi dah perai saat ni sampai Kaabah tu kena hangus Kaabah. Maka tadilah dia pun roboh kan, buat kepada hak asal, balik kepada hak asal, iaitu binaan asas Nabi Ibrahim. Lepas pada tu bila hari ni dia kata ngada-ngada, dia tidak tahu. Dia pun suruh hajat robohkan, buat seperti hak asal. Hak supa mana? Hak supa jahiliah, orang jahiliah Quraisy buat. Supa di zaman Nabi SAW. Buat lagu tu pula. Tutup pintu dua tu, tinggal sah. Lepas tu hak duduk bawah tu naik tinggi, kena naik dengan tangga. Itu di antara benda yang diubah semula kepada hak asal. Bila begitu, di zaman Harun Ar-Rashid kata lagu mana? Dia tanya Imam Malik. Imam Malik, dia tanya Imam Malik, lagu mana? Kalau kita buat semula, balik kepada hak asal. Dan dalam hadis-hadis ni pun sebut, Abdul Malik bin Marwan pun kata, kalaulah saya tahu, tentu saya lak dia lah. Tapi dia kata, semoga Tuhan balas buruk lah terhadap Ibnu Zubair. Dia kata dia dengar Aisyah kata gini-gini, aku tidak fikir dia dengar gini. Inilah orang, kalau balas politik ni kadang-kadang dia melarak pergi jauh, tetapi dia masih lagi dalam batas. Apabila orang kata jangan kata begitu, saya sendiri dengar Aisyah kata, dia pun senyap. Iya ke begitu? Dia kata, kalau begitu alangkah baiknya kalau aku biarkan seperti yang dia buat tu. Itu masalah lain. Ini masalah politik ni, hak peribadi ni lain. Hak tu kata kalau betul dah lagu tu molek dah dia buat, apa yang aku roboh. Tapi tak ada arah lah, dah sudah buat dah, siap dah. Ini hak seperti itu. Seperti yang ada sekarang di zaman Harun Ar-Rashid. Dia tanya Imam Malik, lagu mana kalau kita balik semula? Imam Malik kata, minta maaf, tolonglah dengan nama Allah, kata dia, jangan roboh balik Kaabah ni. Nanti akan datang, kata Kaabah ni akan jadi bahan permainan khalifah dan raja-raja. Orang ni naik, dia nak buktikan dia akan buat cara dia. Orang ni naik, dia roboh hak tu, dia akan buat hak dia pula. Dia kata hak dia lebih molek lagi, lebih mahal lagi belanja, akan jadi bahan permainan. Cukuplah, kata dia sekat tu. Maka Harun Ar-Rashid pun tak jadi. Atas pendapat Imam Malik, nasihat Imam Malik, tak jadi buat. Dan kekal begitulah seperti yang ada sekarang. Jawabnya, kalau Nabi SAW boleh terima seperti yang dibuat oleh Quraisy dalam keadaan tidak sempurna tu, kita tak usah ragu lah sekarang ni. Kita tak usah kata, apa ya Ibnu Zubair tu roboh pula, padahal dia buat tu molek dah. Apa? Kalulah, alangkah baiknya kalau lagu tu. Sekarang ni kita sudah tahu dah, Nabi SAW duk ngadak tu, sahabat duk ngadak seperti hak sebelum Ibnu Zubair buat, iaitu atas asas hak kafir Quraisy buat. Dia tak ada berasa apa-apa, berasa kurang ke apa, tak ada.
Kenapa kita nak berasa begitu? Sepatutnya kita pun anggap benda ni benda yang boleh, kita bertolak ansur benda ni. Seperti mana benda-benda lain lagi yang mana kita boleh bertolak ansur. Ini masalah hak mana hak lebih aula dibuat daripada hak mana, hak mana. Hak ni kalau nak baca satu buku Dr. Yusuf Qardawi ada buat, sangat baik buku tu. Min fiqhil awlawiyat, atau fi fiqhil awlawiyat, fiqhil awlawiyat, itu tajuk, iaitu berkenaan dengan fiqh awlawiyat. Di situ dia bincangkan hak mana hak lebih aula dalam keadaan ni, hak perlu diutamakan hak mana daripada hak mana. Dalam semua perkara lah, luas lah perbincangan dia tu. Sangat baik buku tu kalau dibaca. Sekarang ni pun anda pun dapat tahu sudah ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu pun ada. Mana-mana tak boleh tu boleh baca buku Melayu. Sangat baik buku tu. Di antaranya lagi, pemerintah dia kena fikir apa kepentingan rakyat dia, dan dia kena mengelak daripada perkara yang dibimbangi akan berlaku daripada mereka. Dia kena jaga walaupun sekecil-kecil benda. Kita kata kalau Nabi SAW buat, tak akan berlaku kucak-kacir, tunjuk perasaan kau, huru-hara, tak akan berlaku, kita kata. Tapi Nabi SAW tak buat. Pasal apa? Dia jaga hati. Jadi pemerintah ni dia kena jaga hati rakyat dia. Daripada hadis ni juga pengajaran, dia kena jaga hati dalam semua perkara. Tak boleh dia tak jaga hati dalam perkara din ataupun dunia. Kecuali dalam perkara-perkara yang tidak boleh bertolak ansur mengikut syarak, seperti mengambil zakat, menegakkan hudud dan seumpamanya. Ini tak boleh. Kalau tidak, boleh. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Di antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis-hadis ini, iaitu menjinakkan hati rakyat. Menjinakkan hati rakyat dan menjaga keadaan mereka itu, supaya mereka tidak liar, dan tidak memberontak dan sebagainya lah. Itu di antara pengajarannya. Seterusnya apa lagi? Ini masukkan hijir itu dalam Baitullah. Masukkan hijir. Dengan sebab itulah hijir itu kan, hak lingkung dengan batu tu, kuning tu nampak. Kalau orang tawaf tu dia masuk ke celah tu, tidak sah tawaf, tidak dikira tawaf dia. Dia kena pergi kot luar. Sebab apa? Sebab tawaf tu dia kena mengelilingi Kaabah, luar Kaabah tu. Kalau masuk ke celah tu maknanya masuk ke dalam, masih lagi bahagian Kaabah lagi. Dengan sebab itu tidak sah. Dengan sebab itu dia kena pergi kot luar. 5 hasta dalam satu riwayat, lebih kurang 7 hasta. Beza tu boleh jadi dari segi tebal dia tu. Mana kalau kira sebelah dalam dia tu dengan Kaabah 5 hasta. Tapi kalau kira sekali dengan hak luar ni 7 hasta, gitulah kira-kira. Atau setengah-setengah tempat tu lebih luas lagi berbanding dengan setengah tempat. Kalau diukur daripada setengah tempat dengan Kaabah tu, itulah yang berbeza dari segi ukuran dia ni. Kesimpulannya lebih kurang 6 hasta lah. Kalau seseorang itu bertawaf dalam hijir tadi, di antara dia dengan Baitullah
ada 6 hasta. 6 hasta. Sebab kata 7, ada orang kata 7. Kalau kita kata 6 hasta, bagaimana kalau dia tawaf pada jarak tu? Mengikut mazhab Syafi'inya ada beberapa pendapat. Yang pertama harus, pasal mengikut zahir hadis ini. Hadis ni dia kata 5 hasta. Mana kalau 6 hasta tu mana di luar dah tu. Mengikut hadis yang mengatakan 5 hasta, haskat tu je, hak Kaabah. Kalau di luar daripada tu 6 hasta ataupun 7, hak tu sudah khilaf. Hak sudah pasti kurang-kurang, paling kurangnya 5 hasta. Maknanya kalau dia 6 hasta, dia duduk situ walaupun dalam hatim ataupun dalam hijr, masih sah lagi. Sebab hakikatnya di luar. Ini mengikut dia. Pendapat yang kedua, dia kata tidak sah tawaf dia. Pasal apa? Sebab masih lagi dalam lagi tu. Masih lagi dalam tu. Dan tidak sah juga kalau ada atas. Kalau kita naik di atas, itu lingkaran tadi, kita naik tawaf kuat atas tu, kita pijak atas, tak sah juga. Sebab tidak di luar lagi, dia kena kau sebelah luar. Kena di luar daripada semua hijir itu baru sah. Kata Imam Nawawi, inilah yang sahih dalam mazhab Syafi'i, dan inilah yang dinaskan, yang disebutkan oleh Syafi'i secara terang. Imam Syafi'i sendiri sebut pendapat yang kedua ni, yang ni kena keluar daripada hijir itu semua sekali. Tidak kira sebelah dalam tu, walaupun lebih daripada 6 hasta tu, tak boleh juga. Tak boleh juga. Begitulah juga jumhur ashab dalam mazhab Syafi'i lagu tu juga. Kalau tak, kecuali Abu Hanifah kata kalau seseorang itu tawaf dalam hijr, sebelah dalam, dia masih lagi duduk Mekah, dia boleh ulang balik, tawaf semula. Tak jadi, kena tawaf semula. Kalau dia sudah balik, tinggal di Mekah dia, keluar daripada Mekah, nak lagu mana, dia boleh lagi bayar dan, boleh lagi bayar dan sah lagi dia kira tawaf dia tu sah lagi, tawaf dia tu dikira sah lagi bagi dia. Tapi orang lain boleh dikatakan semuanya mengatakan tak boleh, dia mesti kena pergi ikut luar, kena pergi ikut luar, tak boleh lagu saat ni, tak boleh, tak sah. Sebab apa? Jumhur ulama pegang dengan Nabi SAW bertawaf, tak pernah dia tawaf ke dalam, dia pergi ke luar semua, luar daripada hijr itu, tak pernah dia pergi ke dalam. Lepas tu dia kata litakhudhu manasikakum, ataupun litakhudhu anni manasikakum, hendaklah kamu ambil daripada aku ibadat haji, cara ibadat haji kamu ini. Begitulah. Dan ini boleh dikatakan semua sepakat gitu. Mulla Aliul Qari dia menulis kitab ni tentang ibadat haji ke apa ni. Tapi dia pernah dia pergi haji, dia pergi tawaf kat dalam. Pergi tawaf kat dalam, dah orang ramai sangat ni, tak berapa perasan lah, bukan tidak biasa. Pergi tawaf kat dalam, ada seorang budak pegang dia. Dia kata, pakcik, bukan kot tu, tak boleh kot tu. Dia kata, kamu tahu mana tak boleh kot tu? Berapa ni? Dia kata, saya baca dalam kitab Mulla Aliul Qari bahawa tak boleh pergi tawaf kat celah tu, itu tak sah, kena pergi kot luar. Padahal Mulla Aliul Qari tu dia sendiri tu. Sebab itulah orang tempatan dengan orang tidak tempatan ni dia lain. Orang biasa dengan orang tidak biasa ni kadang-kadang dia hilang pucuk bila orang ramai begitu. Dia terlupa, dia tak ingat, ataupun dia tak berapa perasan lah. Bila dia kata, lepas tu dia petubik ikut nul lah. Dia dah budak tu kata, saya baca dalam kitab Mulla Aliul Qari tu apa dia dah. Gitu cerita. Kemudian dalam riwayat ini juga ada disebutkan yujarri'ahum. Tadi Hannad, riwayat Hannad bin Sari qala haddatsana Ibnu Abi Zaidah. Kaabah tu, Baitullah tu terbakar di zaman Yazid bin Muawiyah, ketika penduduk Syam memeranginya.
menyerang, maknanya orang Mekah. Jadi Ibnu Zubair biar begitu je. Hak hangus tu biar hangus gitu. Dia tak buat apa satu. Dia tidak bertindak pada ketika itu. Kenapa? Dia nanti orang mari. Ramai-ramai mari tengok. Inilah perbuatan pemerintah ada ni. Dia nak yujarri'uhum, yakni menimbulkan keberanian dalam hati mereka untuk menentang pemerintah. Kalau dia tidak buat lagu ni, maknanya ini pertikaian dari segi politik ni jadi isu lah. Boleh modal kepada dia yang besar. Ni menimbulkan keberanian dalam hati orang ramai untuk menentang pemerintah. Satu, dalam ni di sini dia kata yujarri'ahum au yuharribahum, ataupun mendorong mereka supaya memerangi pemerintah. Pemerintah Syam. Itu yang kedua. Dalam setengah-setengah riwayat ada juga yuhazzibahum. Dia buat begitu, dia tunggu tu, dia tak pindah apa-apa, dia tunggu orang ramai mari pada musim haji itu untuk menarik mereka, menyokong hizib partinya, menyokong puak-puak dia, golongan dia. Inilah peluang. Inilah peluang. Kemudian orang kata Yazid ini jahatlah, Abdul Malik bin Marwan ni banyak benda-benda yang buat benda-benda lagu ni. Sebenarnya kalau Ahlul Bait tak ada buat lagu tu ini, tapi yang ni tak ada kena mengena dengan Ahlul Bait. Mereka tak sokong pun, puak-puak Syiah ni tak sokong pun Ibnu Zubair ni tak sokong. Pasal dia nak penaik Sayyidina Husain, tak ada kena mengena dengan Ibnu Zubair ni. Ya, hak puak-puak ni nak penaik dia. Sini mula pecah dah. Hak itulah. Yang kata dah bila Sayyidina Uthman ni kalau dibunuh, kata Abdullah bin Salam, pintu dia ni bila terbuka tidak akan tertutup sampai bila-bila pun. Tu start dah. Lepas pada tu kau ni kata gini, hak dia kata gini. Siapa perang sama sendiri, balas sama sendiri, bunuh-membunuh sama sendiri, Kaabah roboh, bukan dirobohkan oleh orang lain, sama sendiri. Kalau nak kata hak ni satu contoh mana kejahatan ataupun keburukan pemerintahan Bani Umayyah, ya. Tetapi Ahlul Bait ni, pokok Ahlul Bait ni pun kalau dalam sejarah apa kurangnya? Kaabah tu pula terbakar pula kes dia pula. Kemudian banyaklah dalam sejarah sebelum pada ni pun anda sudah sebut. Artinya jadi gitulah bila balas ni kan. Hak semoleknya tak sah lah benda-benda lagu tu. Biar ada hak lah. Nak balas pun biar ada hak. Nak beza pendapat pun biar ada hak. Jangan siapa tercemar agama, jangan siapa lagu tu. Dia pun tanya, bagi pendapat kepada saya berhubung dengan Kaabah ni, saya nak roboh ni kira-kira. Ni bagi gini, ni bagi gini. Ni kata hak mana, hak tak molek saja. Hak molek tu kita biar. Hak Nabi SAW dan dengan batu tu dengan tu. Apa kita nak buat hak tu? Ada Ibnu Abbas pula kata, kita biarkan. Baiki hak mana hak rosak saja. Hak mana tak rosak tu kita biar. Ibnu Zubair tak puas hati. Dia kata kalau rumah kita terbakar, tidak kita nak baru. Kalau kita boleh buat. Apa lagi kalau Baitullah kita buat baru. Kita buat baru. Kita buat baru. Maka buat barulah dia. Hak ni dia ada alasan. Ibnu Zubair ni dia ada alasan. Kita tak boleh kata dia buat ini semua kerana politik. Orang politik pun biasa. Kemudian ini dia nak ambil hati orang, dia molek masjid, kena jaga molek lah waktu tu Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dia molek masjid, dia molek ni cara masing-masing nak tarik. Nak tarik penyokong. Tapi kalau sahabat-sahabat kita tak boleh kata lagu tu. Sebab dia memang dengan niat yang baik. Nabi SAW pun dia tengok dalam hadis memang tapi ada sebab dia. Seperti sembahyang tarawih, Nabi SAW tidak buat berjemaah di masjid sepanjang bulan Ramadan itu. Ada sebab dia. Sahabat-sahabat kemudian buat, apa salah? Support juga ni. Semua sudah tahu dah, dia nak dah buat. Dah dia ada peluang buat. Dia boleh buat. Tetapi benda-benda seumpama ini kalau orang-orang ada kepentingan, sangat banyaklah dia ambil kesempatan daripada benda-benda ni. Apabila tidak ikhlas, Allah SWT tidak bagi kesan dia tu berpanjangan. Kesan dia tu berpanjangan. Boleh buat, kok tu kok ni boleh buat. Tetapi kesan dia tu lah. Lepas tu nak tarik orang ramai, apa lagi kalau nak
perbodohkan orang ramai pula dengan benda-benda lagu tu adalah tak kena. Tak kena. Rugi kita sendiri. Sepatutnya pemerintah-pemerintah ni bila dia ada peluang, dia buatlah dengan sebaik-baiknya. Jangan semata-mata nak tarik, nak pancing undi ke apa. Janganlah semata-mata. Benda-benda yang betul-betul patut dibuat, buat. Itulah peluang. Dia ada kuasa. Jangan pula pilih-pilih benda-benda yang hanya mendapat keuntungan kepada politik dia. Hak tu baru nak buat. Hak betul-betul ada faedah kepada agama, tak saya buat. Pasal apa? Pasal orang ramai tak nampak. Itu banyak berlaku zaman sekarang ni. Inilah disebutkan dia nak sembahyang istikharah 3 malam. Lepas pada tu dia nak buat keputusan. Akhir sekali dia buat mana roboh habis. Tak kira mau saya molek lagi pun dia kira buat hak baru. Bermakna tidaklah ada kesaktian Kaabah tu pada batu dia tu tak boleh pindah ke apa, tak boleh tukar. Tidak. Tidak. Kemuliaan dia tu terletak pada buq'ah dia, tanah tu, tapak tu. Kalau bertukar hak lain pun tak ada masalah. Bertukar hak lain. Dan ini menunjukkan gapo-gapo boleh buat, boleh dibuat dalam masjid. Nak buat hak tak molek, siapa kau orang kafir bubuh berhala boleh. Tapi yang rugi, yang berdosa siapa? Orang yang berkenaan. Orang yang berkenaan. Nak bersih, nak buat benda molek pun boleh juga. Boleh juga. Boleh, untungnya kepada siapa? Kepada orang yang buat. Nak kata bala mari kau dengan nyata, tak ada, tak mesti benda lagu tu, tak mesti. Boleh jadi berlaku tapi tak mesti. Sebab kalau kita tengok dalam sejarah ni, tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Cuma apa yang dibuat oleh Ibnu Zubair atas nasihat Ibnu Abbas, dia kata apa? Bila roboh habis tu, sebelum roboh tu dia sudah pasang dah lasir sekeliling. Pak segilah dia buat gitu sebab Kaabah. Dia pasang lasir, dia pacok tiang-tiang tu lasir sekeliling supaya orang tidak berasa kekosongan situ. Tidak berasa kekosongan. Lepas tu bila dia itu tu dia buat banner kot dalam. Sehingga bila naik dah sikit barulah dia buka lasir itu semua. Itu caranya. Inilah pendapat Imam Malik. Dia kata tak boleh, dia kena ada juga bangunan tu. Kalau tak ada langsung tak boleh. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak. Kalau tak ada satu pun kena menghadap kot tu juga. Menghadap kot tu juga. Tidak kata kena bina baru boleh, baru orang panggil menghadap Kaabah. Tidak. Kalau tak ada satu pun menghadap ke arah tu. Ke arah tu. Halak situ. Kalau ada ke tak ada ke bangunan tu tak kira. Walau bagaimanapun Abdul Malik bin Marwan dia menyesal juga. Dia pun kata kalau aku tahu dulu tentu aku biarkan hak dia buat tu dengan hal dia. Molek dah tu tak apa. Tapi kadang-kadang perbalahan ni dia menyebabkan jadi tindakan tu cepat yang membawa penyesalan. Alangkah baiknya kalau dia tu slow sikit dan catch up dengan tadi tu. Dengan Haris yang kata dia sendiri dengar Aisyah tu, alangkah baiknya. Tentulah tidak berlaku seperti sekarang, tapi bagi kita tidak ada apa. Tidak ada apa. Lepas tu yang buat tinggi tu, Kaabah tu buat tinggi, naik dengan tangga pula. Sebab apa? Inilah sikap pilih kasih tu, diskriminasi di kalangan orang semasa jahiliah. Orang hak dia kenal, dia pegang tangan nak naik masuk dalam Kaabah. Hak dia tidak kenal, dia elok juga naik dah tengoklah ada jaga di atas tu, besar duduk di atas jaga. Kalau mari orang hak dia tidak kenal pakai tolak jatuh situ. Lagu tu keadaannya di Kaabah tu dulu. Ini cerita Nabi SAW, cerita lagu tu. Itu sebab dia buat tinggi tu. Adapun asas hak Nabi Ibrahim SAW letak dulu, Nabi Ibrahim dulu alaihissalam letak dulu, tidak tinggi lagu tu, dia rata. Siapa-siapa saja boleh masuk. Ni tujuan dia buat lagu tu tiada maksud dah. Maksud nak pilih-pilih orang lah. Ada dua sebab. Kerana takabur, maknanya orang-orang tertentu saja, orang besar saja boleh masuk. Hak lekeh-lekeh dia tak padan nak masuk. Itu konsep salah dah tu tentang Kaabah. Ataupun kerana dia nak memuliakan Kaabah.
seseolahnya orang-orang bawah-bawahan ni akan mencemarkan Kaabah, tidak menaikkan derajat Kaabah. Itu pun salah juga, tak kena juga. Sebab itu dia buat tinggi. Nabi SAW betul. Nampaknya kena sekatu dulu. Hak ni tak ada dah. Wallahu a'lam.